Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Sebelum ke segmen lisensi, kita ikuti tumpuan sempena sambutan Hari Malaysia. Seluruh rakyat perlu hayati semangat Hari Malaysia dengan rasa cinta yang mendalam terhadap negara. Selain pupuk persefahaman dan kasih sayang, perpaduan antara kaum perlu diperteguh. Perdana Menteri yakin Malaysia kuat dan mampu melonjak ke depan sekiranya rakyat berani tolak sikap prasangka. Baik, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan berlangsung di Kuching, Sarawak malam ini. Debbie Amanda Padan yang kini berada di Stadium Perpaduan ada perinciannya. Debbie, silakan. Terima kasih Azam. Tahun ini merupakan penganjuran kali kedua ia diadakan di tempat yang sama, lokasi yang sama selepas pada tahun 2019 kali terakhir diadakan di Stadium Perpaduan. Dan bagi Sarawak pula, ini merupakan kali ke-7 Sarawak menjadi tuan rumah selepas sambutan ini mula diadakan secara bergilir pada tahun 2010. Tekad perpaduan penuhi harapan. Itulah laungan tema yang diangkat bersempena Hari Malaysia tahun ini 2023. Segulai sejalai diketengahkan sebagai pelengkap sambutan Hari Malaysia pada tahun ini dan ini merupakan frasa dalam bahasa Iban yang membawa maksud yang signifikan dengan konsep perpaduan dan aspirasi Malaysia Madani. Semestinya kestabilan dan perpaduan merupakan aset yang amat penting yang perlu terus dipelihara dan dipertahankan agar mampu membawa rakyat maju ke hadapan dan sekaligus dihormati dan disegani oleh masyarakat antarabangsa. Pada hari ini, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan dihadiri tuan yang terutama pemangku yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar dan isteri, yang amat berbahagia Puan Sri Dato' Hajah Fatimah Muhammad Iskandar, Perdana Menteri yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim dan isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang akan tiba bila-bila masa lagi. Dan itu juga acara ini juga akan dihadiri oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng dan isteri Puan Sri Dato' Amar Jumani Tun Tuanku Bujang. Turut hadir juga Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinur dan Datin Sri Panglima Julia Salang. Kami di RTM selaku penyiar rasmi sambutan Hari Malaysia 2023 akan menyajikan pelbagai acara menarik, persembahan menarik kepada anda semua. Dan seperti anda dapat lihat di belakang saya ini, cuaca yang cerah, semestinya ini juga tidak menghalang penduduk di sekitar Bandaraya Kuching untuk datang bersama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching ini. Bagi yang sedang menonton kami, jika anda berkesempatan, aram datai beramai-ramai kita ke Stadium Perpaduan ini untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2023. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama Azam untuk berita yang seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Debbie langsung dari Sarawak. Dan di Seremban Negeri Sembilan turut berlangsung konsert ekspresi Malaysia bagi meraihkan Hari Malaysia. Bagi perkongsiannya bersama-sama wartawan Nur Ashikin Harun. Syikin, silakan. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Padang Majlis Bandaraya Seremban dan sebentar saja lagi akan berlangsungnya konsert ekspresi Malaysia yang akan menampilkan penyanyi terkenal tempatan iaitu Baggio Dharma Sutra, Hakim Ahmad, Stacey Anam, Waris dan juga Yamani Abdillah. Dan dapat saya kongsikan konsert ekspresi Malaysia merupakan anjuran Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan dengan usaha sama Majlis Bandaraya Seremban sebagai salah satu usaha dan inisiatif mereka untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Dan signifikan konsert pada malam ini adalah tak lain tak bukan untuk sama-sama mengumpulkan masyarakat di kawasan sekitar Seremban ini untuk sama-sama saling bersilaturahim dan juga memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Dan konsert ekspresi Malaysia dijadualkan bermula pukul 9 malam nanti dan uniknya akan dipancarkan secara langsung menerusi papan iklan LED Majlis Bandaraya Seremban. Pelbagai kemudahan dan acara juga diadakan di sini, antaranya food truck dan juga kawasan padang yang luas dan juga supa-dupa yang amat bersesuaian untuk anda bersama-sama keluarga datang memeriahkan lagi majlis malam ini dan juga meluangkan masa berkualiti bersama keluarga anda. Dan yang paling menarik adalah konsert ekspresi Malaysia ini akan diakhiri dengan pertunjukan bunga api pada pukul 11 suku nanti. Dan itu saja yang dapat saya bawakan dari Padang MBS Seremban. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Silakan.
Baik, terima kasih Syikin langsung dari Seremban. Baik saudara, sambutan Hari Malaysia turut diwarnai dengan pelbagai pengisian menarik. Program kereta api sarung di Ibu Negara meriah dengan flash mob mengembalikan nostalgia pembentukan Malaysia dan menyemai perpaduan. Lebih 10,000 peserta pelbagai kaum berbusana tradisional. 7 stesen hentian terpilih antaranya laluan Ampang, Gombak, Kajang, KL Central dan Putrajaya Central sebelum berkumpul di lokasi terakhir iaitu di Dataran Merdeka. Program dimeriahkan dengan persembahan kesenian dan kebudayaan seperti joget lambak serta nyanyian beramai-ramai. Program kereta api sarung turut diadakan di Johor Bahru. 600 peserta mempersembahkan tarian dan nyanyian sejauh 1 km sepanjang Sungai Segit. Persembahan anjuran Iskandar Youth Hub itu membawa tema etnik. Ada juga pameran pakaian tradisional pelbagai etnik termasuk persembahan zapin. Bernikah pada Hari Malaysia, kenangan manis buat 155 pasangan di Johor. Mereka diraikan pada Majlis Walimatul Urus Perdana Peringkat Negeri Johor di Pusat Konvensyen Danga Bay. Kesemua pasangan dinikahkan kira-kira 50 jurunikah. Inisiatif kerajaan negeri itu bertujuan membantu kurangkan kos majlis pernikahan pasangan pengantin berkelayakan. Langkawi menempa nama dalam Malaysia Book of Record apabila berjaya hasilkan arca pasir logo Merdeka terbanyak di Pantai Cenang. 37 arca dihasilkan dalam tempoh 2 jam. Program julung kali itu disertai lebih 600 peserta daripada pelbagai agensi. Di Kuala Kangsar pula, 145 peserta menyertai program berakit at Sungai Perak. Ia inisiatif Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar. Peserta berakit sejauh 9 km dari jeti nelayan Kampung Cegar Galah hingga dataran Jabatan Victoria. Di Terengganu, lebih 30 acara diadakan pada program Musim Ketang at Kampung Budaya Terengganu. Antaranya aktiviti kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional dan permainan tradisional. Acara berlangsung selama 3 hari di Kompleks Muzium Negeri Losong bermula hari ini. Dalam hari itu, KTMB tawarkan tambang percuma sehala istimewa sempena Hari Malaysia. Ia babitkan perkhidmatan KTM komuter dari Ipoh, Sungai Siput dan Kuala Kangsar di Perak ke Butterworth, Pulau Pinang. Tambang percuma itu ditawar hingga esok. Baik, kita teruskan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri dijadual mengadakan lawatan kerja sehari ke China esok. Ia bagi memenuhi jemputan rakan sejawatnya untuk menghadiri Expo China ASEAN Car Expo ke-20. Perdana Menteri dijangka berucap pada majlis perasmian selain mengadakan mesyuarat 2 hala Malaysia-China. Sarawak terima RM4.46 bilion peruntukan tertinggi bawah projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Menerusi fasa 1 Jendela, 864 menara telekomunikasi 4G dirancang dibina di negeri berkenaan. Hingga suku kedua tahun ini, 213 menara telah beroperasi dengan liputan 4G capai 87.52% kawasan berpenduduk. Baki 651 menara lagi dijadual beroperasi secara berperingkat hingga suku ketiga tahun depan. 911 pusat ekonomi digital PADI telah beroperasi di seluruh negara dan di Sarawak, menurut Menteri Komunikasi dan Digital, 133 PADI beroperasi sepenuhnya, manakala 23 PADI baru sedang dalam perancangan untuk dibangunkan. Antara lokasi PADI telah beroperasi membabitkan 8 di Kuching, 3 di Sibu dan 2 lagi di Simunjang. Peruntukan pembangunan program TVET berjumlah RM30 juta diluluskan kepada Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Santax. Timbalan Perdana Menteri berkata, dana berkenaan sebagai kolaborasi jangka panjang TVET dan Santax. Ia bagi meningkatkan kepakaran tenaga kerja khususnya dalam bidang teknologi dan tenaga boleh diperbaharui. KPM bertegas tangani isu guru yang gunakan murid dalam kandungan media sosial. Menterinya berkata, garis panduan dikeluarkan untuk beri perlindungan kepada murid. Tegas beliau, guru perlu pertahankan doktrin kebangsaan dan benar-benar julang pendidikan negara.
32 projek pembangunan bakal dilaksana dalam kawasan Dewan Negeri Pelangai. Ia babitkan peruntukan RM50.47 juta daripada kerajaan pusat. Menurut Menteri Besar Pahang, projek berkenaan termasuk menaik taraf Balai Raya Kampung Syafi'i, Surau Kampung Telemong dan Jalan Kampung Cemomoy. Pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat. Baik, pemandu lori yang terlibat nahas mengorbankan 3 sekeluarga di Bandar Ceneh Baru petang semalam direman 4 hari hingga Selasa. Perintah reman dikeluarkan Hakim Wan Suhaila Muhammad. Terdahulu, lelaki berusia 44 tahun itu tiba di Mahkamah Kemaman pukul 9 pagi tadi diiringi polis. 17 individu termasuk seorang warga asing ditahan dipercayai terlibat aktiviti pelacuran gunakan aplikasi media sosial. Ketua Polis Johor berkata kesemua suspek berumur 21 hingga 49 tahun diberkas menerusi 2 serbuan berasingan sekitar Johor Bahru. Turut dirampas 22 telefon bimbit, wang tunai dan mata wang Singapura. Sebuah hotel bajet di Kota Baru yang dijadikan rumah transit sindiket penyeludupan manusia diserbu. Ketua Pengarah Imigresen memaklumkan 56 parti dicekup. Turut ditahan 5 ahli sindiket warga tempatan termasuk pemilik hotel. Modus operandinya menyeluduk parti khasnya warga India melalui sempadan dengan bayaran hingga RM10,000 seorang. Punca 2 panel siling jatuh di ruang utama Masjid Taman Pulai Indah sedang disiasat Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan JKR. Esko berkata siasatan melibatkan pelbagai pihak. Kos baik pulih kerosakan ditanggung kerajaan negeri. Larangan ibadah dikeluarkan di tempat berkenaan kecuali di kawasan lapang sekitar masjid. Kejadian pada Khamis lalu tidak menyebabkan kemalangan jiwa kerana berlaku di luar waktu solat. Program Jualan Rahmah Bergerak KPDN Perlis terima sambutan menggalakkan masyarakat setempat di Taman Sakura Bintong. Lebih 500 penduduk tidak melepaskan peluang mendapatkan barang keperluan pada harga berpatutan. Ia dianjurkan dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Anak Jati Perlis dan sehingga kini lebih 60 penganjuran Jualan Rahmah Bergerak dilaksana di seluruh Perlis memberi manfaat kepada lebih 60,000 pengguna. Industri halal berpotensi besar termasuk farmasutikal, kosmetik, perkhidmatan dan pelancongan. Sektor itu jelas pengerusi Matrid mampu meningkatkan ekspor Malaysia. Ia semakin berkembang pesat sekaligus peluang tembusi pasaran antarabangsa. MIHAS tahun ini beri penekanan khusus kepada agenda membantu pemain industri tempatan serta antarabangsa. Penekanan dari segi inovasi dan inisiatif mampan bagi menerajui pertumbuhan kukuh ekonomi halal. Jualan kenderaan dalam negara meningkat lebih 71,000 unit bulan lepas, naik 13% berbanding bulan sebelumnya. Persatuan Automotif Malaysia memaklumkan jualan didorong pemulihan dalam rantaian bekalan otomotif. Pertumbuhan jualan turut dipacu kempen sempena Hari Kebangsaan. Unjuran prestasi jualan bulan ini dijangka kekal seperti dipamer bulan lalu. Edisi ke-18 Forum Kewangan Islam Kuala Lumpur akan berlangsung 3 hari mulai Isnin ini. Temanya memanfaatkan kewangan Islam dan sosial untuk kemampanan masa depan. Antara isu yang bakal dikupas termasuk strategi memacu kewangan Islam selain agenda kemampanan dan maqasid syariah. Peserta akan turut terima maklumat mengenai prospek kewangan Islam global tahun depan. Usaha bantuan global untuk Libya dipergiat sejak Khamis lalu. Ia susulan banjir dahsyat yang melanda bandar Derna hingga mengorbankan sekurang-kurangnya 11,300 penduduk. 10,000 lagi masih belum ditemukan. Bencana akibat ribut Daniel turut menyebabkan kemusnahan besar di lokasi terjejas. Taufan Lee yang kini membadai kawasan Atlantik Utara dijangka tiba di Kanada hujung minggu ini. Ia membawa hujan lebat, angin kencang dan ribut yang berisiko mengakibatkan banjir. Penduduk mula lakukan persediaan hadapi bencana. Ini termasuk memindahkan bot dari pelabuhan ke kediaman masing-masing. Juga memperkukuh tiang elektrik bagi mengelak bekalan kuasa terjejas.
Isu pembebasan Palestin diangkat Presiden Colombia Gustavo Petro pada sidang kemuncak kumpulan G77 yang berlangsung di Cuba. Petro dalam ucap pertamanya turut membandingkan pendirian masyarakat global terhadap konflik Rusia-Ukraine berbanding penindasan Israel ke atas Palestin. Kenyataan itu bukti Colombia konsisten menyokong perjuangan Palestin dan mengiktiraf ia sebagai negara berdaulat. Amerika Syarikat dijangka umumkan bantuan tambahan kepada Ukraine minggu depan. Tarikhnya tidak dimaklumkan, tetapi pengumuman mungkin dibuat semasa pertemuan Presiden kedua-dua negara pada 21 September. Pertemuan dijadual berlangsung di White House dan 9 September lalu, Amerika baru saja umumkan bantuan lebih $1 bilion kepada Ukraine. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Berita perdana menyusul selepas ini bersama Andy Reza Rohadian dan Faiz Syahiran Nizam untuk paparan lebih komprehensif. Saya Zamri Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.